Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan mula bab baru, iaitu bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Untuk bab ini dia sangat senang, sangat pendek. Kalau kita rujuk buku teks, dia sangat senang sebab kebanyakannya kita boleh guna calculator untuk menyelesaikan soalan dia. So untuk hari ini kita akan tengok dulu kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Okey. Rujuk buku teks muka surat 46 kalau tak silap saya. Okey. Ini adalah gambar suasana sekolah. Kepada pelajar yang belum lagi yang masuk sekolah, tak pernah lagi nak tengok. Okey, inilah saya tunjuk suasana sekolah di depan tapak perhimpunan. Kalau awak datang sekolah, awak akan nampak yang ini dahulu. Okey. Sangat ceria, sangat cantik. Untuk SEMEKA adalah nama singkatan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kamaruh Arifin. Okey, SEMEKA daripada singkatan Sekolah Menengah Kebangsaan Kamaruh Arifin. Okey, so sambung. Untuk hari ini kita belajar kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, soalan bukan soalan, maklumat yang diberi. Okey. Skuad silat negara berjaya merangkul 3 pingat emas dalam Tamasya Sukan C tahun 2015. Pesilat negara telah berjaya menunjukkan aksi hebat untuk menumpaskan pesilat dari negara-negara lain. Dalam acara pertandingan pencak silat, pensilat negara perentap dalam gelanggang berbentuk segi empat sama. Okey, seluas 100 meter persegi. Bagaimanakah anda menentukan panjang sisi gelanggang? Okey, kalau ini gelanggang, jumlahnya 100 meter persegi. So sini berapa panjang, sini berapa panjang, sini berapa panjang. Okey, supaya kita kena tahu. Maka sebagai asas pengetahuan dalam bidang yang memerlukan konsep luas bagi segi empat sama dan isi padu kubus, bincangkan apa bidang lagi yang melibatkan kedua-dua konsep tersebut. Okay, di mana lagi yang kita guna? Biasalah, memang dalam pembinaan kita akan guna luas, isi padu untuk kita membina bekas-bekas, lagi menggunakan ruang-ruang yang tertentu untuk kita isi isi padu. Okey. So ingat balik luas, bagaimana nak cari formula luas? Korang dah belajar kan, panjang dalam reba. Okey. So ini adalah sejarah. Okay, Christophe Rudolph and René Descartes. Okay, pada tahun 1637, simbol kuasa 2 dan kuasa 3 telah digunakan oleh seorang ahli matematik berbangsa Perancis, René Descartes, dalam bukunya Geometry. Simbol punca kuasa 2 dan punca kuasa 3 pula diperkenalkan oleh seorang ahli matematik berbangsa Jerman, Christoph Rudolph, pada tahun 1525 dalam bukunya Die Cross. So kalau kita lihat berapa jauh maklumat ni dengan kita. Baru saya rasa lebih kurang dah hampir 500 tahun okey. Nak maklumat lanjut, guna handphone, awak scan QR code ni, awak akan dapatlah tengok maklumat untuk ahli matematik tersebut. Okay, so pertama kita tengok kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okay, apakah kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna? Kira-kira 2500 tahun dahulu, sekumpulan ahli cendekiawan mencipta pola nombor berbentuk segi empat sama dengan menyusul batu-batu kecil dalam bilangan baris dan lajur yang sama. Adakah anda dapat menentukan pola segi empat sama yang berikutnya? Okay, inilah dia masukkannya gambar raja. Dia letak sebiji batu. Okay, lepas tu dia susun lagi. Okay, sini letak 2 biji, tepi letak 2 biji. Kalau kita letak 3, tepi pun letak 3, seterusnya 4. Kalau kita kira berapa banyak? Okay, seterusnya kalau kita letak 5. Berapa banyak biji batu yang ada dalam tu? Okay, kalau kita lihat sini ada sebiji. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, seterusnya kita dapat 4 biji. Sini dapat 9 biji, sini dapat 16 biji dan seterusnya kita akan dapat 25 biji. Dan kita perasan bagaimana kita nak dapat bilangan biji dia. Kita ambil 2 darab 2. Sini 3 dengan 3 kan. 3 tepi, 3 ni. So 3 darab 3. Ini 4 darab 4. 5 darab 5. Okay. Sepatutnya kalau kat sekolah kita bolehlah buat aktiviti ni menggunakan batu. Tapi kalau kat rumah awak ada batu, ada pasir, bolehlah ambil batu, cubalah susun kat lantai. Kalau tak ada batu, ada daun kan. Mana-mana daun yang banyak jangan pergilah petik pokok
bunga yang cantik tu. Ambillah daun kering, bolehlah buatkan. Kalau rumah ada banyak botol, bolehlah guna penutup botol. Okay, kalau ada duit shilling yang awak simpan 10 sen, 20 sen, 50 sen, bolehlah awak cuba susun. Awak akan dapat, kenapa dia akan dapat sesuatu nilai. Okay, so daripada nilai tersebut, okay, saya senaraikan, kita ada 1, 4, 9, 16, 25. Okay, nombor-nombor ni lah yang kita akan guna. Okay, so kita tak boleh susun batu, maka saya sediakan lagi satu aktiviti untuk awak buat. Okay, buat dan tampal dalam buku latihan. Okay, gunakan pensel dan pembaris. Lukiskan petak-petak mengikut ukuran pada surat khabar lama. Okay, kalau rumah ada surat khabar lama, gunalah surat khabar lama. Kalau tak ada, ambillah buku latihan sekolah rendah yang belum buang. Okay, conteng pada kertas tersebut. Tak kira buku apa, kertas apa, yang penting dah terpakai. Jangan guna yang baru. Okay, guna surat khabar lama lagi senang. Okay, petak pertama, petak A, 1 cm, 1 cm. Okay, mesti tepat. Lukis dengan tepat, lepas tu gunting dengan tepat. B adalah tepinya, setiap tepi ni semua adalah 2 cm. Okay, C adalah semuanya adalah 3 cm. Okay, ini D adalah semua 4 cm. E adalah 5 cm dan F 6 cm. Okay, sampai F saja. Lukis dan gunting. Okay, lepas gunting dengan berhati-hati sebab guna gunting kan. Okay, lepas tu tampal semua petak tersebut mengikut urutan dalam buku latihan. Okay, kita masih guna buku latihan yang sama. Okay, tak perlu risau nak guna yang baru. Kita habiskan satu buku dulu. Okay, kirakan luas. Ingat balik cara yang kita kirakan luas. Luas adalah apa? Kalau kita ada satu segi 4. Okay, nak cari luas sama dengan apa? Panjang darab lebar kan? So, mana panjang, mana lebar. Okey, sini lebar, sini panjang. Okey, boleh. Panjang, lebar, boleh. Panjang, tinggi, boleh. Yang penting dia darab. Okey, daripada tu, awak isikan dalam maklumat ni, dalam awak punya jadual ni. Okey, panjang sisi tadi tu 1. Okey, luas dia adalah berapa? Ni, sehingga F kan? Okey, buat jadual ni dan isikan. Okey, lepas tu jawab soalan dia. Apakah hubungan antara luas segi 4 sama dengan panjang sisi segi 4 sama? Okey. Hasil daripada aktiviti, kalau awak pergi buat perkira, kita akan dapat nombor-nombor ni. Okay, nombor-nombor ni lah kita namakan sebagai kuasa 2 sempurna. Daripada 1, 4, 9, 16. Kalau saya sambung, 1, 4, 9, 16. Kalau kita sambung 25, lagi 36, 49, lagi berapa? 64, 81, 100 dan seterusnya. Kalau kita lihat, dia sebenarnya adalah daripada 1 ni adalah 1 darab 1, 4 ni adalah 2 darab 2, ni adalah 3 darab 3. Kalau awak dah hafal sifir, awak dah tahu. 25 adalah 5 darab 5, 36 adalah 6 darab 6, ini adalah 7 darab 7, 8 darab 8, 9 darab 9, 10 darab 10 dan awak boleh jangkalah. 11 darab 11, 12 darab 12 dan seterusnya. Okay, jawapan daripada hasil darab dua nombor yang sama, yang inilah dinamakan sebagai kuasa 2 sempurna. Saya ulang kuasa 2 sempurna ialah hasil darab daripada nombor yang sama. 1 darab 1 dapat 1. 1 tu merupakan kuasa 2 sempurna. 2 darab 2, 4. 4 tu adalah kuasa 2 sempurna. Bukan 2 ya. Dia adalah 4. Okay, 9 tu yang kuasa 2 sempurna, 16, 25 dan seterusnya. Bukan nombor yang dia darab tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kena bezakan Okay, seterusnya, bagaimanakah anda menentukan sama ada suatu nombor itu ialah kuasa 2 sempurna atau tidak? Okay, kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Sekarang keluar balik perdana. So, ingat balik dah apa nombor-nombor perdana bermula dengan 2 je. 3, 5, 7, 9 tu bukan, 11, 13 dan seterusnya. Okay, dia adalah menggunakan hasil darab dengan 1 sahaja. Itu adalah nombor perdana. Okay, dalam kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam 2 kumpulan yang sama, maka dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay, sekarang kita tengok contoh. Dari sini baru awak salin dalam buku nota, buku latihan. Okay, salin dalam buku latihan. Yang tadi itu tak payah, kecuali yang
Kunting dengan tampal tu perlu. Okay, tentukan sama ada nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau tidak. So, kita buat cara pemfaktoran. Okay, pemfaktoran tu maksudnya bahagi kan. Kita buku teks tunjuk cara ni. Okay, 36. Apa hasil darab 36? Kalau tahu sifir, tahulah. Tak tahu, tekan kalkulator. Kita bahagi 2 dahulu. Okay, bahagi 2 dapat 18. Betul. Okay, apakah sifir 18? Okay, bahagi 2 dapat 9. Okay, 9 adalah hasil darab 3 darab 3. Maka kita dapat 36 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okay, adakah kita boleh susun dia dalam 2 kumpulan? Okay, saya guna warna lain. Okay, bentuk lain. Okay, so kita boleh dapat dia boleh dibentukkan dalam 2 bentuk yang sama. Iaitu 2 darab 3. Lagi satu adalah 2 darab 3. So, dia dapat buat 2 kumpulan. Ini yang kita namakan 2 kumpulan. So, 2 kumpulan. Akhirnya, 2 darab 3 adalah 6. Sini 2 darab 3 pun 6. Okay, maka kita kata ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay, buku teks, dia terus tunjuk apa? Dia terus tunjuk sifir. Kalau awak ingat, dia adalah 4 darab 9. Kalau awak ingat, kalau tak ingat, tak apa. Kita gunakan nombor yang paling kecil dahulu, 2. Seperti kita buat faktor sepunya dan gandaan sepunya yang kita bahagi 2 kan. Kalau tak ingat, tak apa. Bahagi 2 dahulu. Asalkan nombor genap, bahagi 2. Nombor ganjil, kita cuba bahagi 3. Okey, seterusnya 54. Okey, kita bahagi 2 dahulu. Tekan kalkulator, bagi 2, kita dapat 27. Okay, sebab dia ganjil, kita cuba bahagi 3. 27 bahagi 3, kita dapat 9. Baca macam ni 52 bahagi 2. Tekan kalkulator 54 bahagi 2. Tekan kalkulator. So, dapat 27. Macam ni. Okay, kita tulis 54 bahagi 2 sama dengan 27. So, 2 dan 27 tulis. Okay, lepas tu 27 kita bahagi 3. Tekan kalkulator, kita dapat 9. So, tulislah 3 dan 9. Okay, 3 dah settle, jangan kacau dia. Okay, 9 bahagi 3, kita dapat 3. So, sini adalah 3 darab 3. So, kita boleh tulis dalam pemfaktoran 54 sama dengan 2 darab 3 darab 3 darab 3. Okay, disebabkan 2 ni hanya ada 1 aja kan. Ni ada 1 aja. Dia tak dapat buat pasangan. Kalau dia buat pasangan pun 2 darab 3, 3 darab 3. Maka dia bukan, nampak kalau kita buat kumpulan, dia pun 2 darab 3, 3 darab 3. Okay, satu grup lagi adalah 3 darab 3. Maka dia bukan kuasa 2 sempurna. So, kita tulislah 54 bukan kuasa 2 sempurna. Okay. Itu senang Yang ini kita jawab lupa pula 36 ialah kuasa 2 sempurna. Kita boleh bahagi 2 bahagi 3, lepas tu kita cuba. Okey. Okey, saya bagi lagi satu contoh yang tak ada dalam buku teks, tak apa. Saya cuba bagi awak salin aja. Okey, C. Okey, 64. Okay, adakah 64 ya ke tak? Okey, kita cuba bahagi 2. Tekan kalkulator, 64 bahagi 2 sama dengan 32. Awak tekan kalkulator Ini 32. Okey, 32 kita bahagi 2 lagi. So, tekan kalkulator, saya dapat 16. Okey, tekan kalkulator lagi, saya bagi 2. Ini adalah 8. Saya bahagi 2, ini dapat 4. Okey, saya bahagi 2 lagi, saya dapat 2. Betul? Maka saya tulislah. Panjang kan? Saya tulis sini. 64 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. So, ada berapa 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, darab 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maka saya boleh kumpulkan dia dalam 2 kumpulan. Ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Okay. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Tekan kalkulator. Ini adalah 8. 2 darab 2 ini adalah 8. Maka kita kata 64 ialah kuasa 2 sempurna.
Okey, kita kena cuba cuba buat dapat ke tak dapat. Contohnya macam tadi 54, kita tengok dia tak dapat buat dua kumpulan yang sama. Okey, kalau nilai kalau kita tarik pun 2/3 adalah 6, ni 3/3 adalah 9. Nombor dia pun tak sama, maka memang bukan. Okey. Okey, ni latih diri, cuba buat dalam buku latihan yang sama Buat dalam buku latihan yang sama. Gunalah cara yang saya ajar. Boleh rujuk buku teks, boleh rujuk nota yang saya bagi. Salin salin dalam buku nota lepas soal latihan dan awak cuba buat. Okey, 45, 100, 21, 324. Pegang kalkulator memang akan membantu anda. Okey, so sekarang kita tengok punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2, simbol kita guna adalah yang macam ni Dia ada ni naik sikit. Okey, bukan yang macam ni. Ini skora rendah punya bahagi. Okey, bukan yang ini. So jangan sibuk nak macam ni naik pula. Ini pun bukan. Tegak saja, turun. Okey, naik. Macam tu saja. Belajar Okey, itulah punca. So hubungan dia adalah tekan kalkulator dia akan dapat. Okey, contohnya kita tengok. Contoh 2. Ini salin dalam buku latihan. Okey, lengkapkan setiap yang berikut. 9/9 adalah 81. Itu kita tekan kalkulator dah tahu kan. Maka kita sebut punca kuasa 2 bagi 81 sama dengan punca kuasa 2 buka besar-besar. Okey, 9/9. Iaitu dari sini. 9/9. Okey, masuk balik sini. 9/9. Maka jawapan dia tinggal 9 sahaja. Itu maksudnya punca kuasa 2 bagi 81, jawapan dia adalah 9. Jika nombor tu boleh dipecahkan jadi 2, iaitu jika nombor itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kalau tidak, kita memang tekan kalkulator sahaja. Okey, contoh B. Kita kalau tak tulis darab, 32 kuasa 2, nampak dia ada tulis satu yang kecil ni di atas. Dia tulis macam ni. 32 ada kuasa 2 di atas. Kita panggil dia kuasa 2. Okey, sebut pun 32 kuasa 2 sama dengan 32 darab 32. Ada 2 kali. Okey, ada 2 kali. Itulah maksudnya kuasa 2. Kalau kita ada 3 kali, 32 darab 32 darab 32, maka kita tulis 32 kuasa 3. Okey, boleh faham So, 2 kecil ni maksudnya kuasa. Kita sebut kuasa. Kuasa 32 kuasa 2 sama dengan 32 darab 32. 2 kali Okay, so, 32 sama dengan ni, maka sama dengan 32 kuasa 2. So, tinggal 32. So, ada 2 cara kita nak tulis kuasa 2. Kita tulis simbol kuasa 2 atau kita tulis 32 darab 32. Okay, dua-dua cara lepas kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat nombor yang sama. Okey, contoh saya bagi lagi C yang tak ada dalam ni Saya ambil ruang mana saya nak tulis C. 64. Okey. Okey, tadi 64 Okey, kita buat 8 darab 8 sama dengan 64. Maka punca kuasa 64 sama dengan punca kuasa 2 8 darab 8. So jawapan dia sama dengan 8 sahaja. Simbol ni kita bangkit dia punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 64. Punca kuasa 2 bagi 64. Okey, so itulah kita sebut punca kuasa 2 bagi. Punca kuasa 2 bagi. Baca baca betul-betul punca kuasa 2 bagi 81. Punca kuasa 2 bagi 1024. Punca kuasa 2 bagi 64. Okey, datang lagi latihan. Sebab ini dia semua sikit-sikit aja. Okey, buat dalam buku latihan. Tekan kalkulator dah dapat jawapan sebenarnya. Okey. Okey, kita boleh menentukan kuasa 2 ni dengan mendarab nombor itu sendiri. Okey, contohlah ini macam tadi saya tunjuk So kita tengok lagi. 6 kuasa 2 sama dengan 6 darab 6. Tanpa guna kalkulator, kalau awak dah hafal sifir lah 3/6 tak hafal sifir memang kena tekan kalkulator lah. Okey, kalau pecahan 3/4 kuasa 2 sama dengan
3 kuasa 2 per 4 kuasa 2. Nampak Semua orang kena kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3. 4 kuasa 2, 4 darab 4. Awak dah hafal CV kan? 3 darab 3 adalah 9, 4 darab 4 adalah 16. Maka selesailah kerja kita. Okey, C negatif 0.5 kuasa 2 sama dengan negatif 0.5 darab negatif 0.5. Negatif darab negatif, kita dah belajar betul. Negatif darab negatif sama dengan positif. Tak ya. 5 darab 5 adalah 25. Titik perpuluhan ada 2. So, jawapan dia adalah 0.25. Tak pasti, tekanlah kalkulator. Walaupun dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Kita tunjuk langkah dahulu, baru tekan kalkulator. Okey. Seterusnya, cari nilai berikut menggunakan kalkulator. Gunalah kalkulator. Saya cadangkan, siapa yang belum beli kalkulator, pergi kedai, minta yang ini 570EX. Jangan lagi pergi cari yang lain-lain. 350 ke 570 biasa semua tak nak. Mesti ada EX atau FX di depan. Kalkulator yang ini awak boleh pakai guna sehinggalah Form 6 University. Tapi kalau awak pergi beli sebab ini murah, awak guna 350 dah outdated lah. Sekarang tingkatan 5 pun dah tak guna dah. Guna 570. Tapi untuk matematik dengan seterusnya, 570 pun sudah tak cukup. Dia macam handphone Zaman dulu punya handphone dengan zaman sekarang jauh beza kan. So ini adalah kalkulator zaman sekarang. So silalah pergi dapatkan. Jika dah tak ada kalkulator, beli yang terkini. Nanti tak perlulah tingkatan 4, tingkatan 5 nanti orang kena tukar kalkulator lagi. Lagi bazir duit. Kalau nak beli, biar simpan duit, beli yang ini. Pergi kedai tanya. Kalau yang tak dapat, boleh hubungi saya, tag saya. Saya kalau nak order, biar saya order sekali banyak. Saya ingatkan siapa yang tak ada kalkulator, dapatkan kalkulator yang terbaru, yang macam ni. Ini pun bukan terbaru dah 2-3 tahun. Tapi kalau siapa yang dah ada kalkulator, pakai guna je lah. Tapi saya pasti lepas tingkatan 2-3 nanti awak mesti akan minta tukar kalkulator. Sebab kalkulator yang sedia ada dah ketinggalan zaman. Dia dah ajar, buku teks ada ajar awak cara tekan kalkulator. So kita tekan kalkulator macam ni 43, dia ada X kuasa 2. Kita tekan. Tengok kalkulator yang saya tunjuk ni ada. Ni ada satu ni kuasa 2 ni. Kita boleh tekan. Tak ada masalah Tekan aja. 82 ni, tekan sama dengan dapat jawapan. Punca kuasa 2, kita ada simbol punca kuasa 2. Nampak tak punca kuasa 2? Punca kuasa 2 di sini. Ini ada lagi satu rumahnya. Ini namanya punca kuasa 2. Pakai nak tekan, awak tekan simbol ni, tulislah 36, nanti tekan sama dengan. Dapatlah jawapan. Yang ni kuasa 2, awak tekan ajalah 6, tekan aja X, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar sendiri. Lepas tu sama dengan, tekan sama dengan, dia akan keluar 36 lah. Cara tekan Ini untuk kuasa 2. Kuasa 2. Yang ada rumah ini dipanggil punca kuasa 2. Hubungan dia adalah darab bahagi saja. Kuasa 2 kita darab, punca kuasa 2 kita bahagi. Cubalah tekan kalkulator, awak ikut arahan. Yang perlu letak kurungan, kita letak kurungan. Letak negatif, kita letak negatif. Negatif di sini, kita tengok lagi gambar ajar. Bukan tolak ya. Ini matematik nampak biasa. Ini kita tekan, ini panggil tolak. Operasi tolak. Operasi tolak. Tapi simbol sini, di atas ni, ini yang dinamakan sebagai simbol negatif. Tekan negatif tu di sini bukan yang bawah. Bawah tu tolak. Bezakan dia punya operasi Ini adalah negatif, ini adalah tolak. Seterusnya dah habis pecahan. Jika pecahan, kita ada simbol pecahan kat sini Nampak pecahan yang ada atas dengan bawah. Ini namanya pecahan. Tapi kalau guna kalkulator yang lama, dia tak ada simbol ni dia ada simbol ni ABC. Itulah simbol pattern dia ditulis ABC ni. Kalkulator yang lain. Zaman kalkulator zaman dulu lah.
Senang cerita. Sebab daripada zaman saya guna. ABC. Okey. Tekanlah kalkulator. Awak cuba tekan mesti dapat jawapan. Okey, ini pun sama Semua buat dalam buku latihan yang sama. Kemahiran tekan kalkulator. Okey, seterusnya ni cuba tekan, cuba tak tekan. Tak tekan, awak hasil darab lah. Kalau awak tekan dapat jawapan. Bukan saya nampak pun kan. Cuba buat buat dalam latihan juga. So hari ini memang ada banyak latihan tapi soalan dia semua sikit-sikit. Semua tekan kalkulator boleh selesai. Okay, nampak? Tanpa guna kalkulator, bagaimana kita nak buat? Mesti sifir. Tak tahu sifir memang tak dapat. Jawapan dia adalah 8. Okay, bagaimana pula dengan 40-41? Kita tak hafal sifir pun. Bagaimana kita nak buat? Okay, sama aja kita boleh guna cara pembahagian, pemfaktoran. Kita akan dapat jawapan. Okay, so contohnya 441 kan. Okey. Ada ganjil betul. Saya cuba bahagi 3. Tengok apa saya dapat. 441 bahagi 3. Okey. Kita tekan kalkulator 441 bahagi 3. So dapat 147. Okey, 147. Saya bahagi 3 lagi. Okey, 147 bahagi 3 lagi. Saya dapat 49. Okey, 49 bahagi 3. 40 bahagi 3. Kita tak dapat 16.33. So maka tak boleh bahagi 3. Kalau awak dah hafal sifir, 49 adalah 7 darab 7 kan. 7 darab 7, 49. Hafal sifir ya. Tak hafal sifir memang awak tak boleh jawab. Tak boleh jawab maksudnya lagi senang tekanlah kalkulator. So 441 adalah 3 darab 3 darab 7 darab 7. Cuba kita susun 3 darab 7. Satu lagi 3 darab 7. So ini maksudnya dia boleh bentuk dalam dua kumpulan. Okey. 3 darab 7 adalah 21. Satu lagi 21. Maka barulah kita boleh tulis punca kuasa 2 441 sama dengan punca kuasa 2 21 darab 21 sama dengan 21. Okey. Kalau tak tahu tekan kalkulator je lah. Apa nak buat? Tekan kalkulator dahulu. Punca kuasa 2 441. Kita dapat jawapan 21 kan? Okey. Barulah awak isi balik yang atas ya. Itulah cara yang kita boleh bantu. Kalau tidak awak tak hafal sifir memang tak boleh buat apa pun. Saya ulangi Tekan kalkulator punca kuasa 2 441. Kita dapat jawapan 21. Okey. Isi balik punca kuasa 2 21 darab 21. Maka siaplah untuk soalan ni. Okay, seterusnya sama saja awak cuba guna tanpa guna kalkulator. Saya ambil satu contoh. Okey, yang ini. Okey, punca kuasa 27 per 48. Okey, sama dengan punca kuasa 2 27 bahagi punca kuasa 2 48. Okey, sila Okey, sebelum kita pecahkan, kita cuba tengok ada dah boleh dipermudahkan ke tak boleh. Ni sifir 3. Sifir 3. 27 bahagi 3, 9. 48 bahagi 3 adalah 6. 16. Okey. So, kita tulis balik lagi. Punca kuasa 2, 9 per 16. Mana yang boleh ringkaskan, kita ringkaskan ya. Okey, barulah kita pecah 9 pecah 16. Okey, sebab itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Sama dengan 3 darab 3. 16 adalah punca kuasa 2 4 darab 4. Maka sama dengan 3 darab 3, 3. Punca kuasa 2 4 darab 4 adalah 4. Okey. Nombor-nombor ini kita panggil sebagai apa? Nombor kuasa 2 sempurna. Jangan lupa nombor kuasa 2 sempurna. Kena hafal. Hafal balik 1, 4 lagi 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Itu sifir sifir apa? Sifir hasil darab 1, sifir hasil darab 2 darab 2, 3 darab 3, 4 darab 4, 5 darab 5.
Okey, ingat mana yang boleh pemudahkan, kita pemudahkan dahulu, barulah kita pecahkan dalam bentuk apa? Atas dengan bawah. Okey. Contohnya yang mana lagi? Okey, B lah. Okey, contoh ni pecahan tak wajar betul. So tukarlah dalam bentuk pecahan wajar dulu. Ingat balik bagaimana? Tahu kan? Lepas tu kena tak nombor kuasa 2 sempurna? Ada 25 betul. Ada 9 betul. Maka bolehlah buat. Okey, 36. Ada tak kena nombor nombor kita punya kuasa 2 sempurna? Ada juga. Okey, boleh dapat tak? Boleh dapat Okey, awak cuba tengok contoh yang ada, awak salin dalam buku latihan dan awak cuba buat. Okey, maka latihan, ni ada latihan. Sama buat. Okay, dan guna kalkulator. Ni guna kalkulator, main tekan sajalah. Tapi dia suruh kita betulkan kepada 2 tempat perpuluhan. So kita dapat jawapan, kita guna tempat perpuluhan. Punca kuasa 2 simbol, tekan 89. Ikut aja awak ikut mesti dapat jawapan. Kalkulator. Okay. Dan latihan yang terakhir cuba buat. Semua guna kalkulator kan. Sebenarnya banyak. Macam banyak tapi semua guna kalkulator. Okay. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Okay, ingat hari ini hanya kita yang paling penting mesti ingat kuasa 2 sempurna. Okay, saya ulang nombor-nombor kuasa 2 sempurna itu yang paling penting. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. Ingat yang ini 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. 6 darab 6, 36 dan seterusnya. Ini di mananya nombor kuasa 2 sempurna. Yang bawah ini yang dinamakan sebagai, yang bawah ni itulah nama adalah kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna. Kalau awak dah hafal yang ini, memang senang untuk kita buat latihan. Okey, selain daripada tu, semua tekan kalkulator. Dah tak ada cara lain dah. Okey, ingat Sekian, terima kasih.